Okey. Okey, so saya dah start record semula lah. So pada yang tertinggal kelas pagi tadi, so boleh refer balik apa nama video yang record tu. So nanti saya akan download dan upload dekat YouTube lah. So macam mana yang Dr. Kiai buat. Okay, so pada yang dah boleh join Microsoft Team tu boleh directly tengok lah. Okay. So sebelum kita rehat tadi, saya perkenalkan tentang konsep magnetic force. Okay. So sebelum ni mungkin tuan-tuan dah diperkenalkan tentang konsep of electrical force. Okay. So electrical force ni, so macam mana yang saya tulis kat atas ni kan. So kita ada satu charge. Okay. So charge dia akan menghasilkan satu electric field. Okay. Surrounding dia lah. So bergantunglah kepada jenis charge tu, sama ada dia particle charge ataupun line charge ataupun wujud dalam bentuk density. Okay, dia akan menghasilkan bentuk-bentuk ataupun electric field yang tertakluk kepada certain kita kenali sebagai coordinate system. Okay, sama ada kalau kita ada particle charge, so dia punya field tu akan induce dalam bentuk spherical lah. So kalau sheet contohnya, so dia akan dalam bentuk dalam arah Z cap misalnya kata untuk dalam Cartesian coordinate system. So kemudian tu kita ambil satu charge asing dan kita letak dalam electric field yang dihasilkan oleh charge yang Q1 tadi. So apa yang kita dapat pada Q2 ni dia akan experience some force yang kita namakan sebagai electrical force. So dari electrical force kita boleh kira dengan gunakan persamaan ni lah. So Fe is equal to Q2. So Q2 dia adalah nilai pada Q2 ni darab dengan field yang terhasil surrounding kita punya charge tadi. Okay. So macam mana pula sekiranya charge tu bergerak? Okay. So kita tengok dekat sini. So kita ada satu charge. Okay, kita ada satu charge kat sini. Okay, dan charge tu dia bergerak. Kalau saya besarkan sikit. Okay. Dan charge tu dia bergerak pada satu arah lah, macam ni. Okay, so kalau saya lukis balik, so kita ada Q kat sini. Okay, so Q tu bergerak pada direction ni, okay, pada satu speed yang tertentu. Okay, dan dalam masa yang sama, charge ni dia bergerak di dalam satu medan magnet. So arah itu lah mesti katakan. So kat sini adalah kita punya magnetic field density. So dalam keadaan ni, so charge ni dia akan experience satu daya ataupun akan terkena satu daya. Okay, dan daya tu adalah pada direction yang ini. So yang mana daya ni ataupun force ni dikenali sebagai magnetic force. So simbol dia Fm, so unit dia adalah Newton. Yang mana nilai magnetic force ni kita boleh ataupun magnetic force ni diwakili oleh persamaan Q, okay, multiply by vector of U. So this one is the velocity of the Q. So berapa dia punya speed dia dan direction dia. So cross dengan B. Okay. So dia punya unit Newton lah. So dalam persamaan ni kalau kita lihat, kalau kita ingat balik, so kita akan melibatkan dua operasi. So pertama yang ini, operasi pertama. So yang ini adalah skala produk. So kalau masih ingat lagi masa tuan-tuan belajar di dalam vector analysis, okay, so kita ada skala produk dan basically kita ada operasi yang kedua iaitu yang melibatkan yang inilah. Okay, so yang ini adalah cross product. Yang mana, so katalah kita ada dua vektor. So vektor A cross with vector B. So solution untuk persamaan ni, so kita akan dapat okay, amplitude vektor A okay, darab dengan amplitude vektor B okay, darab dengan sin theta. So yang mana
theta ni basically adalah sudut antara vektor A dan juga vektor B. Okey. So kita apply konsep yang ni dalam persamaan kita ni. Okey. So kita ada skala produk. So hasil ataupun output daripada skala produk adalah output daripada skala produk output ataupun hasil daripada skala produk, so kita akan mewujudkan another vector. Another vector. So kalau kita guna konsep yang sama sebagaimana yang saya tunjuk dekat sini, so kita akan dapati, so kita punya FM ni boleh diselesaikan. Kalau pada ketika ini, so kita dah tak ada lagi vektor, so dia akan wujud dalam bentuk amplitude. So adalah sama dengan amplitude Q, nilai charge darab dengan dia punya velocity. So darab dengan amplitude B darab dengan sin theta. So yang mana ketika ini theta ni adalah sudut yang wujud di antara direction U ataupun velocity direction velocity charge kita dan juga medan magnet kita. So which is kalau dalam keadaan ni ataupun dalam gambar rajah ni dia adalah sudut. Kalau saya panjangkan sikit vektor B ni, so kita akan dapat macam tu. So theta tu adalah sudut yang ini. So kalau kita tengok dia punya magnetic force ni yang terhasil, dia akan terhasil, katalah kita punya fenomena ni wujud dalam satu plane macam ni. So kita ada satu plane macam ni kan, yang dalam gambar rajah ni. So kita punya charge bergerak ke sini, kita punya medan magnet kita pada direction yang ini, pada plane ni. So force kita akan terhasil, force kita akan keluar daripada plane kita ni. So dia bukannya satu gambar rajah 2D lah, so dia akan melibatkan 3D. So kalau nak mudah tengok, kita tengok tangan kita, kita tengok sebagaimana yang kita belajar dalam Fleming's hand rule kan. So kita ada Fleming right hand rule dengan left hand rule. So katalah kita tengok pada left hand rule. So kita ada, kalau yang kita belajar dulu, so kita ada kat sini F, kat sini B, kat sini I. So sebenarnya dia punya analogi samalah. So ini F yang terhasil. So yang ini adalah jari tunjuk kita tu adalah kita punya medan magnet, dan jari hantu kita ni dia menunjuk arah arus. So arah arus ni yang terhasil disebabkan Q yang bergerak. So dia akan hasilkan satu benda yang ada three dimensional punya setting lah. So dia bukannya satu 2D macam ni. So kita akan dapat force yang terhasil kalau kita punya Q dan B kita terletak pada satu sata pada XY plane misal kata. So force yang terhasil adalah dalam Z axis. So dia akan keluar daripada plane XY tersebut lah. So balik kita punya cerita tadi ni. So kita ada operasi cross product macam ni. Dengan kita buat analogi yang sama pada persamaan kita. So kita akan dapat kita punya amplitude FM sama dengan amplitude QU, velocity of vector for velocity. Darab dengan vektor untuk B darab dengan sin theta. Yang mana theta adalah sudut di antara vektor U dan vektor B. So berdasarkan persamaan ni, so kita akan dapati, so amplitude untuk FM ni, so dia akan maksimum apabila kita punya theta sama dengan 90 degree. Dan magnitude of FM ataupun magnetic force, so akan sama dengan kosong sekiranya theta kita sama dengan 0 degree. So samalah macam kita tengok jari kita ni. So that's why dalam kita melihat arah force yang terhasil,
Okey, sekiranya kita ada satu arus dan juga arus tu dia mengalir, arus tu of course kena mengalir dalam satu konduktor. Okey, sebab kita refer back our electric field concept. So arus tak akan boleh mengalir dalam konduktor, tapi dia hanya dia tak akan boleh mengalir dalam insulator, dia hanya boleh mengalir dalam konduktor. So bila mana kita ada satu arus, kita tunjukkan ini adalah arus, so arus tu mesti mengalir dalam satu konduktor. So that's why bila kita study pasal Fleming's rule, so kita akan buat jari kita ni dia 90 degree to each other lah. Seolah-olahnya kita ada paksi X, kita ada paksi Y dan kita ada paksi Z. Okay, so itu akan menghasilkan satu force yang maksimum lah. Okay, so that's why dalam kes ni, so sekiranya kita dapat hasilkan force, sekiranya kita dapat hasilkan arah arus dan arah current tu 90 degree to each other, so kita akan dapat force yang maksimum lah. So kalau kita punya arah arus dan arah B kita sama, okay, so kita akan dapat kita punya force kosong. So nanti kita akan tengok the later slide berkenaan dengan perkara ni lah. Macam mana kita nak cakapkan bila kita punya force tu sama dengan kosong kalau arus dengan B tu dia sama. Nanti kita tengok kendian. Okay, so ini keadaan ni ataupun keadaan magnetic force ni terhasil. So kalau kita ada Q bergerak pada satu arah, okay, dan Q ni bergerak pada satu arah di dalam satu medan magnet B pada direction tertentu. So dia akan hasilkan force. So macam mana kalaulah charge ni bergerak di dalam satu medan elektrik? Okay, so maknanya sekarang ni pula okey, maknanya sekarang so kita ada sama macam tadi, so kita ada satu Q charge. Okey, dan charge ni dia bergerak pada direction tertentu dengan satu nilai velocity. Okay, so sama macam tadi. So kita ada medan elektrik. Okay, so maknanya Q ni dia bergerak pada dalam satu medan magnet. Okay, dan dalam masa yang sama Q ni juga dia wujud dalam satu medan elektrik. Akan terjadi pada kita ada dua konsep of force. So kita ada konsep electrical force. Okay, dalam konsep electrical force ni, force yang dikenakan kepada mana-mana particle charge yang terletak di dalam medan elektrik. Okay. Dan charge ni dia tak kisah sama ada dia bergerak ataupun statik. As long as kita ada satu charge kita letak dalam medan elektrik, so dia akan experience ataupun akan dikenakan electrical force. Okay. Dan jenis force yang kedua yang kita baru lihat sebentar tadi, kita namakan sebagai magnetic force. Okay, untuk magnetic force ni pula adalah satu force ataupun satu daya yang dikenakan kepada any charge yang bergerak di dalam satu-satu medan magnet.
Okey, so kalau kita lihat definisi, kedua-dua definisi force yang kita tengok sebentar ni, so kita akan dapati, so kedua-dua condition tersebut wujud di dalam fenomena ni. Okey, yang mana Q ni dia bergerak pada speed yang tertentu, so dia bergerak kepada speed yang tertentu, okey, vector of u di dalam satu medan magnet. Dan dalam masa yang sama, okey, situasi ini juga berlaku di dalam satu medan elektrik. Okey, untuk itu, so berdasarkan apa yang kita lihat, so kita akan katakan bahawa so Q ni, so dia akan dikenakan electrical force dan juga magnetic force. Okay, so yang mana, so kita ada Fe sama dengan Q multiply by E, dan juga kita ada Fm is sama dengan QU cross with B. So oleh kerana Q ni, okay, charge ni dikenakan kedua-dua daya, dan kita akan dapat F total, okay, yang experienced by this Q is equal to Fe plus Fm, okay, so sama dengan QE, okay, so Fe ni adalah QE campurlah dengan QU cross with B. Okay, so kalau kita kalau kita factorizekan Q tu, so kita akan dapat sama dengan, letak kat bawah ni, oh tak ada, okay, dia akan sama dengan nilai Q E, okay, plus U cross with B. Okay, so unit dia sama, Newton, dan basically yang ini dikenali sebagai electromagnetic force. Okay, so setakat ni kita dah diperkenalkan dengan konsep electromagnetic force. So maknanya daripada satu charge, okay, so kita letakkan dalam satu medan elektrik, so dia akan experience electrical force. So dalam masa yang sama, sekiranya kita gerakkan charge tu, dan keadaan tersebut berlaku di dalam magnetic field, so dia akan wujud kedua-dua elektrik dan magnetic force, dan hasil tambah kedua-dua force tersebut akan menghasilkan apa yang dinamakan sebagai electromagnetic force. So yang konsep yang saya beritahu sebentar ni, saya terangkan sebentar tadi ni adalah konsep asas kepada electrical machine lah, okay? Yang mana dalam electrical machine, so kita ada winding. Winding tu of course kita inject some value of current. So bila kita inject current, so maknanya Q dia bergerak lah pada satu point ke point yang lain. Okay, kemudian tu misal kata coil tersebut kita letak dalam satu magnetic field. So magnetic field tu kalau dalam synchronous motor tu kita ada another coil yang provide electric field. Okay, ataupun kalau kita ada permanent magnet motor, kalau dalam contohnya dalam motor apa nama tu, motor kita punya fan kipas komputer ke misal kata yang kecil tu, so dalam tu ada magnet, so B tu dihasilkan oleh magnet. Okay, apabila dua force tersebut interact, so dia akan hasilkan electromagnetic force, okay, untuk menggerakkan satu-satu motor lah. Okay, so kita tengok konsep yang seterusnya adalah berkenaan dengan magnetic force on a current carrying element. Okay.
So katalah kita ada satu setup macam ni. Okay. So kita ada satu satu rigid ataupun satu wall yang statik lah. Okay. Satu wall ke ataupun satu elemen yang rigid ke. Okay. Kemudian kita ada satu wire. Dan wire ni kita letak dalam satu magnetic field. Okay, so magnetic field ni katalah kita gunakan magnetic field yang mana saya tulis tadi Okay, satu magnetik yang kalau ikut buku dia cross ke dot ni? Cross. Okay, cross. Okay, so oleh kerana kita deal dengan vektor, so bila kita deal dengan vektor ni, kita perlu ada dua elemen yang penting lah untuk mewakili satu vektor. Satu arah, yang kedua dia punya magnitude. So kita kena betul-betul aware lah dengan dua perkara ni. So kalau in term of magnitude tu mungkin tak ada masalah sebab kita memang selalu gunakan, kita wakilkan satu benda dengan certain magnitude. Tapi bila arah ni, itu kita kena betul-betul concern lah. So kita ada B dekat sini. So arah dia adalah X. So biasanya dalam elektromagnetik, so kita akan gunakan ada dua notation lah. Sama ada kita dalam ni kita tulis X ataupun kita gunakan dot. Okay. So kalau kita gunakan X, so maknanya vektor yang kita hasilkan adalah into the plane. Into the plane. Okay. So kalau dot kita gunakan onto the plane. So maknanya kalau X ni field yang terhasil tu dia akan masuk dalam kita punya plane lah. Kan macam kita tengok satu anak panah. So kalau kita tengok anak panah tu dekat belakang tu maknanya dia punya mata anak panah tu menghadap ke depan. So masuk ke dalam kita punya plane tu. So kita akan nampak dia punya belakang tu dalam bentuk X. Sebab dia ada dekat belakang tu ada macam echo dia tu kan. So echo dia tu dalam bentuk X lah. So kalau kita terbalikkan anak panah tu, so anak panah tu sekarang ni dia menghala kita. So kita akan nampak dia punya mata anak panah tu. Dan kita akan nampak mata anak panah tu dalam satu bentuk dot macam ni lah. Okay, sebab kita consider lah mata anak panah dia tu besar sehingga kita tak nampak echo dekat belakang tu lah. Okay, so kita akan nampak dot. So kita akan gunakan notation ni especially bila kita study dalam magnetic field. Okay, sebab antara perbezaan yang ketara, so kalau tuan-tuan perasan lah antara electric field dan magnetic field. So kalau kita ada satu current, kalau kita ada satu charge, so charge tu dia akan menghasilkan satu field. Okay. Dan charge ni kalau kita gerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah dan sebagainya, so kita akan nampak kita punya medan elektrik tu dia akan menghasilkan pada arah yang sama dengan charge. Okay. So dia tak akan ada perubahan lah. Tapi kalau berbeza dalam kita ada magnetic field, so katalah kita ada satu current so kita ada satu current macam ni. So kita ada satu konduktor. Okey, so dalam konduktor tu kita ada satu current yang mengalir. Okey, so ini adalah current. Sebab current adalah source kepada magnetic field. So kita akan dapat field yang terhasil adalah pada macam ni. Okey, pada arah macam ni lah. So kat sini kita punya dot. So kat bawah ni kita punya cross lah. Okey, so kita akan dapat kalau kita guna, selalunya orang guna hukum tangan kanan, hukum genggaman tangan kanan. Okey,
So kita punya ibu jari ni menggambarkan arah arus dan kita punya 4 jari ni dia menggambarkan arah medan yang terhasil. So kalau kita tengok kalau kita anggaplah kita punya ibu jari ini berada di tengah-tengah genggaman kita ni, so bahagian atas ibu jari ini akan mengalir keluar. Okey, arah dia arah keluar, dan di bawah ibu jari ini dia akan arah dia adalah arah masuk ke dalam lah, ke dalam kita punya tangan misal kata kan. So kita akan dapati arah field yang terhasil dia tak sama dengan arah pergerakan current ataupun arah pengaliran current. Tak sebagaimana kita lihat di dalam electric field. So that's why apabila kita masuk di dalam topik magnetic field ni, so kedua-dua notation ni amat penting lah untuk kita ingat. Okay. So X menggambarkan satu-satu vektor tu sama ada B ke arus ke, nanti kita akan tengok. So dia adalah bergerak masuk ke dalam kita punya plane ataupun masuk dalam kita punya monitor lah ataupun kertas yang kita tulis. So kalau dot tu dia mengalir keluar daripada kita punya plane. So yang ini satu konsep yang agak penting lah, untuk kita ingat. Alright. So balik pada kita punya situasi tadi. So kita ada satu rigid body, kemudian kita letak satu konduktor di tengah-tengah tu, dan kita letak dia dalam satu medan magnet lah. So medan magnet ni boleh dihasilkan sama ada kita gunakan permanent magnet kan, kita ada magnet dia akan hasilkan NS, ataupun kita ada satu solenoid lah. Solenoid kita letak dekat bawah tu, kita akan hasilkan medan magnet juga. So katalah kita alihkan satu current masuk dalam kita punya konduktor pada arah sini. Masa awal-awal I sama dengan kosong ni tak ada apa perubahan lah. Tapi sekiranya kita mula inject current dalam kita punya konduktor pada arah ni, so katalah kita gunakan dia punya koordinat dia ataupun plane dia macam mana, sebagaimana ditunjukkan sini. So kita ada Y, kita ada X direction dan kita ada Z direction. So kat sini kita akan dapati bahawa kita punya B adalah pada arah negatif X kan. Sebab dia masuk ke dalam, X dekat sini dia keluar. Kemudian kita ada arah I. So oleh kerana dia mengalir ke atas, selari dengan kita punya Z cap direction. So kita kat sini kita kata Z cap direction. So dekat mana force kita akan terhasil? So untuk kita estimate, sekarang ni kita estimate dulu in term of dia punya direction force. So kita boleh gunakan hukum tangan kanan, hukum tangan kiri Fleming. So kita ada ibu jari kita pointing ke arah force, jari telunjuk kita pointing ke arah B, dan jari hantu kita pointing ke arah direction of current. So kalau kita susun, so B kita masuk ke dalam plane, dan I kita naik, mengalir kepada arah Z cap, ataupun arah Z axis. So kita akan dapati kita punya force, so kalau kita tengok jari kita ni, so force kita akan terhasil pada direction minus Y cap. So that's why, so kalaulah wire ni satu wire yang fleksibel, so kita akan dapati wire ni dia akan macam itulah, dia akan bergerak macam tu. So F yang terhasil adalah pada direction yang ini. So arah force ni, kita boleh ubah dengan dua cara lah sebenarnya. So kalau ikut buku ni, dia hanya terbalikkan arus. So dia ubah direction of I untuk pergi ke minus Z cap. Yang dalam masa yang sama, direction yang lain kita constant lah. So kita punya B still dalam minus X cap, dan kita akan dapat direction force yang terhasil adalah pada Y cap direction. So maknanya positif lah. So maknanya dia terhasil pada arah yang berlawanan. Ini satu kaedah.
Okey, satu kaedah lagi, tapi mungkin kaedah ini dia tak apa nama, kita kata tak praktikal lah sebenarnya. Okey. So I kita maintain, okey, masih lagi Z cap. Okey, tapi arah B yang kita tukarkan pada arah positif X cap. So kalau kita tengok balik pada apa nama kita punya ukur tangan kiri ni, so kita ada B yang arah positif X, so kita keluar, okey. So Z kita ke atas, so kita akan dapat macam itulah. So force kita akan dapat pada arah Y cap. Okey. So yang ini adalah option yang kedua. Okey, cumanya dalam kes ni untuk kita menukar arah current tu basically lebih mudah lah daripada kita menukar arah B ni. Especially kalau B ni kita buat pakai permanent magnet. Okay, so kalau kita buat B tu, generate B tu daripada coil misal kata, solenoid, so ini mungkin mudah lah kita just tukar polarity. Okay, tapi dalam kebanyakan kes, untuk kita tukar arah F ni, okay, biasanya kita gunakan option yang pertama tu lebih mudah, okay, daripada option yang kedua. So yang ini adalah asas kepada konsep apa nama motor drive lah, kan, especially dalam satu motor ada permanent magnet. Okay, so untuk menukar polarity current lebih mudah daripada untuk kita tukar polarity magnet, especially kalau kita dah embedded permanent magnet tu siap-siap dalam kita punya structure motor kita lah. Okay, so okay, tu tadi kita dah tengok cara ataupun macam mana kita nak estimate ni pula mouse ni. Mouse ni dah tak memberi kerjasama pula. Ini bateri ke ni? Mana nak ke? Okay, alright. So tadi kita dah estimate ataupun kita dah tengok macam mana kita boleh estimate direction force yang terhasil. Okay, tapi dalam kebanyakan dalam kebanyakan kes, so basically kita juga perlu tahu berapa force yang terhasil. Okay, so berapa force yang terhasil. Okay, so secara umumnya basically berdasarkan juga persamaan force yang kita tengok awal tadi, yang mana F T, okay, F total sama dengan FE campur dengan FM, okay, so sama dengan Q QE plus U cross with B. Okay, so basically berdasarkan setup yang kita lihat sebentar tadi, so kita boleh ubah persamaan force yang kita ada sama dengan DFT, okay, ataupun dalam buku tu diguna directly FM. Okay, FM ni sebenarnya dia represent juga electromagnetic force, sama dengan IDL, okay, cross with B lah. Okay, so kalau kita solvekan yang ni, okay, kita buat integration on apa nama both part, dan kita akan dapat FM sama dengan I close integration of C DL cross with B. So unit dia
Newton. So basically instead of kita persamaan force yang kita generate tadi, okay, so kita kena ubah persamaan tersebut untuk menjadi dalam bentuk inilah. Sebab dia lebih mudah dan lebih really represent kita punya structure. Okay? Sebab kalau kita gunakan persamaan yang atas ni untuk kira, okay, contohnya kita gunakan persamaan atas ni. Okay? So kita kemungkinan kita boleh dapat nilai B ni. Kita ukur misal kata. Tapi untuk kita tahu berapa nilai Q, so berapa nilai U dan E, so dia agak susah. So dia ada step, step untuk kita derive lah. Tapi saya ingat yang tu mungkin tak perlulah untuk kita tengok detail tu, sedetail tu. So cukuplah kita ambil instead of kita boleh kira electromagnetic force ni, okay, dengan menggunakan persamaan ni. So kita guna directly persamaan yang ni. Okay, so nanti later on kita akan tengok macam mana kita boleh kira force yang terhasil, okay, di dalam satu-satu structure tu menggunakan persamaan ni lah. Okay, so sebagaimana juga bila kita tengok dekat atas tadi, sebelum masa kita tengok in term of untuk selesaikan magnetic force, so oleh kerana dekat sini kita ada elemen cross, so kita akan dapat, so magnitude untuk F ni is sama dengan I darab dengan L, okay, darab dengan B sin theta. Okay. Dan kalau kita assume theta kita sama dengan 90 degree, okay, so basically dalam kebanyakan case, so kita akan wakili kita punya electromagnetic force kita ni ataupun FM ni, FM is sama dengan I L B. Okay, dengan consideration kita ada single layer of coltan. Okay, so kalau kita ada multi layer, so dia akan berubah kepada FM sama dengan NI L B. So ini kalau kita ada multi layer of coltan. Okay, so untuk kita tengok macam mana kita boleh gunakan persamaan tersebut, okay, so kita tengok satu problem lah. Okay, so kita tengok satu problem. So problem ni dalam buku yang Dr. Kiai pernah share sebelum ni, saya ingat saya. So problem nombor 5.2. Okay, so nanti tuan-tuan boleh tengok lah dia punya soalan penuh dia macam mana. Tapi saya bacakan dulu. The circuit shown in figure below use two identical spring to support 10 cm long horizontal wire with mass of 20 gram. So dia ada satu rigid wall ataupun rigid element. Okay, dan dekat sini dia ada satu macam tu lah. Okay, kemudian kat sini ada spring dan spring ni sama dan hujungnya dia ada sambung pada satu konduktor. So sini dia beri 12 volt, positif negatif. So dia ada resistance kat sini 4 ohm lah. So yang ni wire ni, panjang wire ni diberi adalah sama dengan 10 cm dan wire ni kita letak dalam satu medan magnet. Dan medan magnet ni adalah pada keadaan dot.
So dia tak beri kita apa-apa aksis. So dot tadi adalah onto the plane. So maknanya kita keluar daripada plane. So yang ini adalah, katalah kita ambil dia punya aksis macam tadi lah. So kita ada kat sini tadi Y. So tengah-tengah ni dot. Kat sini adalah X. So dekat sini adalah Z. Okay. So ini adalah setup yang diberi. And then dia kata so mass wire kita sama dengan 10 gram. 20 gram. Panjang dia 10 cm. In absence of okay. So mula-mula dia set B sama dengan 0 Tesla. So kita akan dapat spring kita. So spring ni, so spring distance sama dengan 0.2 cm each. When the uniform, okay, kemudian tu dia kata, so apabila B ni kita supplykan nilai dia, okay, so kita diminta kita cari berapa Tesla. So kita akan dapati spring kita distance akan menjadi 0.5 cm. Okay, dari kita diminta untuk cari berapa nilai B yang kita bekalkan kepada kita punya sistem. Okey. Sebelum tu, dan dia beri hint kita kat sini, F spring sama dengan K darab dengan D. So D ni adalah distance kita punya spring lah. Okay. So kalau kita ada satu spring yang macam tu, misal kata kan, katalah asalnya sama dengan D misal kata. Kemudian tu bila kita letak satu beban kat sini, okay, so F sama dengan mg. So katalah spring ni dia tersesar ataupun panjang spring ni menjadi D1 misal kata. Okay, so D ni adalah, okay, yang D dekat sini ni adalah, ataupun ni saya tulis D1 lah kot. Kat sini D2. So kita akan dapat D is sama dengan D2 tolak dengan D1. Okay, so kita tengok macam mana kita boleh solvekan soalan ni menggunakan konsep force yang kita belajar sebentar tadi. Okay, so pertama sekali kita tengok. Okay, so kita ada, pertama sekali dia kata tanpa kehadiran B, so spring kita dia jadi 0.2 ataupun distance ni jadi 0.2. So kita ada F untuk satu spring sama dengan KD. Okay, dan oleh kerana spring ni dia susun secara parallel. Okay, so kita akan dapat, so katalah F1 sama dengan K tambah D, K1 D1. Dan kita ada F2 sama dengan K2 darab dengan D2. So kita punya F total, okay, so sama dengan K1 D1 tambah dengan K2 D2. Okay, so oleh kerana dalam soalan ni diberikan bahawa spring kita identical, so maknanya kita akan dapat so K1 is sama dengan K2. Okay, dan of course dalam kes ni D1 pun sama dengan D2 lah. So that's why kita akan dapat total force yang diterima oleh spring sama dengan 2 KD. Okay, so yang mana, dan dalam masa yang sama D is sama dengan 0.2 cm lah. So kita nak cari berapa nilai K ni. So dalam masa yang sama, dalam masa yang sama, berdasarkan gambar rajah ni juga, so kita akan dapat
Ft, so yang ini untuk spring lah, is sama dengan F ataupun Fmg lah. So yang ni disebabkan berat konduktor. So F spring sama dengan 2kd. So 2k. So D ni diberi sama dengan 0.2 cm. So 0.2 kali 10 minus 2. Okay, so sama dengan Fmg. So mg ni adalah berat kita punya wire. So M tadi diberi sama dengan 20 gram. 20 kali 10 minus 3. So darab dengan G adalah 9.81. Okay, so kalau kita selesai, dia akan dapat K sama dengan 20 kali 10 minus 3 darab dengan 9.81 bahagi dengan, okay, 2 darab dengan 0.2, kita akan dapat 0.4 kali 10 minus 2. Okay, so akan dapatlah sama dengan berapa ni? Newton meter. Sorry, bukan Newton meter, Newton per meter. Okay, kita punya spring constant. Okay, kemudian tu dia beritahu pada kita, so apabila kita bekalkan, okay, nilai B ni pada wire kita ni, so dia akan menyebabkan spring tu panjangnya bertambah. Okay, kali ini menjadi 0.5 cm. Okay. So once kita dah tahu berapa K dekat sini. Okay, so kali ni keadaan yang pertama lah. So pada keadaan yang kedua, so kita akan dapat F, okay, sama juga 2K darab dengan D. So 2. So K kita adalah sama dengan ni. 20 kali 10 minus 3 darab dengan 9.81 bagi dengan 0.4 kali 10 minus 2. So itu adalah spring constant kita. So darab dengan D kita kali ini akan jadi 0.5 kali 10 minus 2 lah. Okay. So dalam masa yang sama, so force yang terhasil oleh spring ni, so yang ini adalah Ft spring. So Ft spring adalah sama dengan Fm yang dihasilkan oleh konduktor tersebut. Okay. So sebagaimana kita tengok tadi, Fm, so dan juga konduktor ni adalah single layer konduktor. Fm sama dengan I L B. Okay. So I kita boleh kira dengan bergantung kepada circuit di atas. So kita ada 12 volt dan juga 4 ohm sebagai dia punya limiter resistance. Okay, so kita akan ada 12 bahagi dengan 4. L ni adalah panjang konduktor yang diekspos dalam kita punya field ni. So sama dengan 10 cm. So 10 kali 10 minus 2. So darab dengan B. Okay. So kat sini kalau kita ni 1, ni 3. So kita akan dapat sama dengan 30 kali 10 minus 2. So darab dengan B. Okay. So oleh kerana kita punya sistem ni sistem yang satu sistem yang seimbang. So bila maknanya bila kita punya konduktor tu bergerak ke bawah, okey, dia dah menyebab bila dia dah stop tu maknanya kita anggap dia stable. So kita pada ketika itu kita akan dapat Ft spring, okey, so sama dengan Fm. Okey, Ft spring ni adalah sama dengan ni tadi So 20 kali 10 minus 3. So darab dengan 9.81 bahagi dengan 0.4 kali 10 minus 2. Alright, so darab dengan 0.5 kali 10 minus 2.
Okay, so yang ni adalah F spring sama dengan 30 kali 10 minus 2 darab dengan D. Okay, sorry. Ini adalah dia punya amplitude. So untuk dapat B, so just kita bahagi je lah. Okay, nilai yang ni. So kita akan dapat B. So sama dengan, so 2 kali yang 0.5 dapat dengan 1 lah. Okay, 1 cancel out. Kita akan dapat 20 kali 10 minus 3 darab dengan 9.81. Okay, so bahagi dengan 0.4. So yang ini kita dah cancel. So yang ini pun dapat sama dengan 1. Okay, so bahagi dengan 30 kali 10 minus 2. So kat sini lah kita dapat berapa nilai. So kalau tuan-tuan selesaikan, kita akan dapat lah nilai B itu sama dengan berapa. Okay, so selesaikan, kita akan dapat sama dengan berapa Tesla dekat sini. So soalan ni walaupun dia dia agak simple lah kan, pada saya agak simple sikit sebab dia bagi soalan ni straight to the point. Okay, tapi antara yang trick dia dekat sini, pertama sekali, so dia tuan-tuan kena faham bila kita ada spring, so kita ada F spring adalah sama dengan K darab dengan D. Yang mana K ni adalah spring constant lah. So yang kedua, so kita akan ada apa yang dinamakan sebagai natural force lah, ataupun satu force yang wujud disebabkan berat sesuatu objek. So kita akan ada F sama dengan mg. So m ni adalah mass dia. So dalam kes ni sama dengan 20 gram lah. So g ni sama dengan gravitational force. Okay, ataupun speed of gravity. Okay, so 9.81 meter per second. Okay, meter per second 2. Okay, kemudian yang ketiga, so kita ada Fm. So Fm ni adalah electromagnetic force. So diberi untuk dapat Fm ni adalah sama dengan I darab dengan L darab dengan V. Okay, so kita kena combine ketiga-tiga teknik force ni untuk selesaikan problem ni lah. Okay, so maybe just a simple problem. Okay, tapi dia boleh create in pelbagai cara lah, okay, untuk kita jawab ataupun untuk kita beri soalan berkenaan dengan soalan ni. So dan soalan ni juga, so basically dia adalah asas kepada konsep linear motor juga sebenarnya. Okay, linear motor. So yang mana kalau tak ada salah saya, kalau di Malaysia ni LRT Star ke, dia gunakan konsep yang sama lah. Cumanya dia punya topologi motor dia berbeza sikit. Okay, so mana motor dia bergerak secara linear kan, depan dan belakang. Okay, tapi dia punya konsep dia lebih kurang konsep yang sama lah. Okay. Okay, boleh kita take break sekejap? Dalam 10 minit. Tapi kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanyalah. Atau saya punya penerangan ni cepat sangat ke apa ke. Kalau tak faham boleh tanyalah. Okay, so kalau tak ada apa kita rehat sekejap. Nanti kita sambung semula lah. Dalam pukul 11.25 lah. Boleh Okay. Pada yang belum isi attendance, so mohon isi attendance sebagaimana link tersebut lah.